Baiklah, kita bertemu lagi dalam program Bual Bicara Semanis Apple. Bukan kurma saja yang manis ya. Bersama saya Fazli Yaakob. Terlebih dahulu ingin saya memohon maaf atas keterlanjuran tutur kata saya dalam program Bual Bicara yang sebelum ini, iaitu program Dari Mata Turun ke Hati. Mungkin penggunaan kata-kata saya pada program Bual Bicara yang lepas agak menyinggung beberapa pihak. Jadi saya ingin memohon maaf secara terbuka di sini. Baiklah. Program kali ini iaitu Semanis Apple, bukan kurma saja yang manis, akan membincangkan mengenai satu topik yang cukup hangat, iaitu cinta pucuk muda. Dan bersama saya hari ini ada 3 orang tetamu, iaitu salah seorangnya ialah diva yang cukup terkenal di Malaysia, iaitu Rozita Cik Wan. Apa khabar Cik Ka? Alhamdulillah, sihat-sihat saja. Sihat, Alhamdulillah. Zain elok? Setakat ni elok lah. Setakat ni elok. Last saya tengok dia tadi kat rumah. Kat rumah? Dia kena jagalah Aisyah kat rumah tu kan. Betul lah, Aisyah ni kecil lagi. Dan bersama tetamu undangan yang seterusnya, Linda Jasmine. Apa khabar Linda? Baik. Alhamdulillah. Nampak semakin berseri sekarang Linda ya. Biasa. Dan seorang lelaki ataupun jejaka idaman Malaya yang menemani saya hari ini ialah seorang imam muda, juara imam muda pertama, iaitu Imam Muda Ashraf. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz sihat Ustaz? Siap. Macam mana Ustaz hari ni? Performance Ustaz mungkin kuliah busy ke Ustaz? Bagi-bagi ceramah? Semakin baik. Semakin baik, Alhamdulillah. Rezeki kan Ustaz? Baiklah, tuan-tuan hadirin penonton di studio, tuan-tuan di rumah. Program kita membicarakan mengenai cinta pucuk muda. Cinta pucuk muda ni lebih kepada pemilihan pasangan, iaitu perempuan yang lebih berusia tetapi memilih untuk berkahwin dengan lelaki yang lebih muda. Ya, mungkin kalau lelaki yang lebih tua berkahwin dengan perempuan yang lebih muda, kita anggap biasa dalam pandangan masyarakat kita. Betul tak Ustaz? Betul. Betul kan? Menarik tajuk hari ni. Menarik, ya betul cakap Ustaz. Sangat menarik tajuk hari ni. Jadi, ya Ustaz. Baik. Jadi apabila kita mengucapkan cinta pucuk muda, perempuan yang tua memilih lelaki yang muda. Jadi, bersama saya hari ini, kita akan kupaskan mengenai tajuk ini. Jadi, saya ingin bertanya kepada Cik Ta lah terlebih dahulu kan. Kenapa ya Cik Ta memilih cinta pucuk muda sebagai cinta Cik Ta? Silakan Cik Ta. Kenapa pilih pucuk muda? Ya. Sebab diorang ni sebenarnya mungkin sebab diorang muda, dan jadi macam diorang lebih excited, lebih bersungguh masa try nak tackle tu. Macam Zain dulu. Ya. Masa try nak tackle saya kan, dia dah lah hantar bunga setiap hari kat saya. Hari-hari ya? Hari-hari. Okey. Sweetnya. Ustaz pilih saya ke tu? Lepas tu dah lah dia bagi saya, dia hantar kat saya coklat berdozen-dozen. Jadi bayangkan, kalau perempuan muda boleh cari, takkanlah saya yang macam-macam tadi yang saudara Pan cakap tadi kan. Pasal saya tak cari kot. Sweetnya. Orang kata darah muda gitu kan. Dan dia bersungguh, dia sangat serius dalam dalam dia nak jadikan saya sebagai isteri tu, dia sangat-sangat Kita nampaklah kesungguhan Zain tu sebenarnya. serius di situ. Ya, mungkin disebabkan faktor darah muda juga Ustaz kan. Jadi dia excited. Betul? Baiklah, seterusnya kita ingin bertanya juga kepada Linda. Kenapa Linda sendiri juga orang cakap sekategori lah dengan sekepala dengan Cipta kan? Maksud dia tu. Kita ni okey. Satu geng Okey. memilih cinta pucuk muda ni. Silakan Linda. Okey, macam husband I, Q-Aida, dia tak nampak apa macam macam orang muda tau. Pemikiran dia kadang-kadang lagi tua, lagi mature daripada I. So macam I rasa dia walaupun dia lagi muda, tapi dia tak hipokrit. Dan lagi satu, betul. kalau you nak tahu lah, perempuan-perempuan it takes time to be like this. So macam kita nak make up, nak apa. Bila orang muda ni dia sabar sikit nak tunggu. Dia tunggu, dia nak tengok benda cantik. Dia sanggup tunggu. Kalau orang yang tua-tua tu macam dia tak tunggu kot kalau bini dia nak make up lama-lama. So macam personally itulah. Kalau dia kata 5 minit tu, 5 minit lah. Selalunya lelaki macam tu lah. Ustaz macam tu tak Ustaz? Selalu macam tu. Nampak Ustaz kita malu sikit hari ni.
Maklum lah. Ustaz tak ni buat lagi belum Ustaz warm up pengan- lagi. Belum warm up lagi Ustaz. Baiklah. Jadi kan, apabila kita memilih cinta pucuk muda ni kan, semestinya stigma masyarakat terhadap perempuan yang memilih lelaki muda sebagai pasangan ni, dia macam selalunya buruk lah kan. Jadi saya ingin bertanya kepada Cik Ta lah, apa stigma masyarakat atau pandangan masyarakat yang Cik Ta sendiri terima? Diorang jealous sebenarnya tu. Oh, yes. Yelah Zin Zaidin, kau tengoklah dia dalam mix orang putih, handsome, badan tough, Oh, Package lah ni. dia romantic, dia sweet, macam-macam dia buat. So macam kalau orang tengok tu macam mesti dia orang cakap, oh Cik Ta betul sebenarnya. Memang bertuah pun. Dapat anak comel kan? Alhamdulillah. Rezeki semua tu Ustaz kan? Alhamdulillah, boleh syukur. Jadi seterusnya kita bergerak pula kepada Linda. Apa stigma atau pandangan masyarakat yang Linda sendiri terima? Okey, sebenarnya Linda seorang yang sangat private. Linda tak suka hubungan Linda orang tahu. So masa mula kami bercinta dulu, Linda memang tak nak pergi public pun. Lebih-lebih lagi masa tu Linda ada anak kecil lagi, Khalif masa tu umur 7-6 tahun lagi masa kita mula-mula bercinta. Jadi takut Khalif terkesan kalau orang cakap, yelah mami dia dengan orang lagi muda, budak kan. Jadi saya lebih risaukan tu. Tapi lama-lama Q buktikan kat saya yang apa yang kami buat ni tak salah. Kami bercinta macam orang lain juga. Cuma bercinta je lah. Cuma yang bezanya umur lah. Umur je. Umur je lah. Umur lah. Lepas tu umur je lah orang nampak kan. Betul. Jadi kita lihat Ustaz kita macam Resah. resah gelisah je Ustaz. Dia macam dah soalan. standby je. Belum Standby. soalan. Baiklah. Sini kita bertanya pandangan kepada Ustaz kan. Kalau dilihat perkahwinan cinta pucuk muda ni semakin hari menjadi trend juga. Mungkin disebabkan pengaruh seperti artis atau seperti orang popular macam Cik Ta sendiri kan. Jadi apa pandangan Ustaz lah tentang perempuan yang lebih tua ni berkahwin dan memilih pasangan yang lebih muda Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada moderator tentang soalan yang ditanya. Okay, untuk permulaan ni saya nak mula begini je. Nabi SAW bersabda, a'dhamul nikahi barakat. Semula-mula perkahwinan tu kita nak berkah. Bukan usia. Betul Ustaz. Usia ni kata orang ibarat bunga di jambangan. Cukup 3 hari terkulai layu. Kami kata Tinggi bahasa Ustaz ni. terasa kami di Tersirat sini. di situ. Okay. Sebenarnya tujuan kita mendirikan rumah tangga ni kita nak cari barakah. Tapi ada halangan-halangan tertentu. Betul Ustaz. Halangan yang pertama iaitu faktor fizikal. Kedua emosi, ketiga mental dan yang keempat spiritual. Kalau kita boleh mengatasi 4 halangan ni, insya-Allah kita boleh menuju ke puncak kebahagiaan. Alhamdulillah. Tinggi tu. Begitu sekali Ustaz Imam Muda Ashraf kita mengupaskan Siap pandangan dengan pelambangan dengan segala macam. ya, dengan bunga-bunga sekali gitu Lepas tu Ustaz. suruh kami tengok atas pula tu. Baiklah, seterusnya. Jadi apabila kita hendak berkahwin, seperti kebiasaan, mestilah kita akan menyampaikan hasrat yang terbuku, yang terpendam di lubuk hati yang paling dalam pada orang yang lebih tua daripada kita, iaitu mak ayah kita terutamanya. Jadi saya ingin bertanya kepada Linda pula. Bagaimana Linda menyampaikan hasrat untuk kahwin dengan Q yang lelaki yang lebih muda daripada Linda? Okay, sebenarnya bagi masa untuk menyampaikan hasrat ni, dia ada masalah untuk Linda sebab parents Linda lama tak ada. Oh ya ke? Minta maaf Linda. Tak apa. Masa Linda cakap, Linda orang yang private, Linda tak pernah bagi tahu. Hari ni baru Linda bagi tahu. Linda cuba ada anak Linda, Khalif. Dan kebetulan Q dengan Khalif sangat rapat. Jadi itu lagi memudahkan proses. Cuma halangan dia masa daripada pihak parents Q lah sebab Q lama Linda terlebih dahulu sebelum berbincang dengan keluarga dia. Jadinya halangan yang Linda hadapi bukan dari pihak Linda lah, dari bukan. pihak Q. Q Macam tu. sendiri. Baiklah. Bagaimana pula dengan Cik Ta? Bagaimana Cik Ta menyampaikan hasrat yang terpendam nak kahwin dengan saya? Lepas dengar cerita Linda tadi, sorry lah Linda, tapi macam Tak apa. Okey dah sekarang. macam kisah Linda ni macam sedih sikit. Tapi kisah saya ni sendiri, Menarik. ya, bukan menarik, tapi benda tu tak adalah sesedih ni. Cerita saya agak bahagia lah sebab parents saya memang suka Zin.
memang masa awal perkenalan kami pun Zain pergi jumpa parents dulu semua. Jadi Macam orang muda lah. macam muda bila dia nak menyatakan hasrat nak kawan, lepas tu nak ke seterusnya dan seterusnya. Jadi benda tu tak ada halangan bagi kami. Oh, tak ada halangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah sungguh urusan. Ya. Kan Ustaz kan? Dipermudahkan Allah. Dipermudahkan Allah. Alhamdulillah. Ustaz okey Ustaz? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apabila kita telah menyampaikan hasrat atau keinginan kita, mesti akan ada respon penerimaan keluarga kan. Jadi Cik Ta mungkin boleh mengulas lebih lanjut penerimaan keluarga Cik Ta, penerimaan Zain dalam keluarga Cik Ta. Mungkin anak-anak, penerimaan anak-anak Cik Ta. Amal dengan Anik sebenarnya diorang kenal Zain tu. Jadi macam beza umur pun jauh tu jauh lah, tapi Zain layan diorang macam kawan. Macam apa saja yang diorang macam sesama kawan, diorang sayang macam kawan. Kalau macam diorang boleh, diorang kadang-kadang tidur sekali sekali macam teman tidur. Kalau macam main Pokemon Go lah. pun. Jadi macam Zain senang nak masuk dalam family kami. Jadi bila Amal dengan Anik tengok dia punya mami ni happy, diorang pun sukalah. Oh. Macam mana pula dengan Linda ya? Penerimaan keluarga, mungkin penerimaan anak Linda sendiri. Macam dah cakap tadi, Khalif memang sangat happy dengan penerimaan dia baru lah sebab Q memang dah lama dengan Linda. Tapi Linda punya halangan macam penerimaan keluarga Q lah. Awal-awal tu sebab yelah Q ni teruna. Linda kan ibu tunggal lama pula tu. Jadi mak Q ada persoalkan sama ada mampu ke tak bagi zuriat pada Q. Jadi berlanjutan juga macam raya tak balik sana, macam Q balik tapi Linda stay dengan Khalif. Tapi lepas Linda pregnant kan Ratu, baru mak Q terbuka hati dan sekarang alhamdulillah semua okey. Lama je. Lama. Ratu kira ada buktikan baru bagi surat barulah. Anak perempuan pula tu kan. Alhamdulillah. Walaupun kita nampak ya sedikit kontra macam Cik Ta ni lebih kepada happy-happy. Happy, yes. Tak ada cabaran. Lain orang lain cerita kan? Lain orang lain ceritanya. Jadi kita turut mengupas ya mengenai penerimaan keluarga ni selalu sangat berkait rapat sebenarnya dengan restu ibu bapa. Jadi mungkin Ustaz boleh kupaskan sikit Ustaz, restu ibu bapa dalam perkahwinan ni Ustaz? InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Ya, silakan Ustaz. Untuk berkahwin ni, restu ibu bapa sangat diperlukan. Kenapa Ustaz kata macam ni? Kenapa Ustaz? Kenapa? Kenapa? Sabar, moderator sabar. Kan fokus ni. Redha ibu bapa ni dia amat penting kerana ia membekalkan kita keyakinan untuk melangkah ke alam baru, iaitu alam perkahwinan. Ya. Ingin saya ingatkan di sini, ingatkan diri saya, moderator, panel-panel dan juga penonton-penonton di studio. Iaitu perkahwinan yang dibina atas dasar cinta semata-mata umumnya tidak akan kekal lama. Tidak akan kekal. Kalau berkahwin semata-mata kerana cinta, cinta boleh luntur. Lambat laun akan luntur. Begitu juga kalau sebab kecantikan. Lama kelamaan juga akan pudar. Sebab itu Nabi SAW menekankan bahawa perkahwinan itu adalah untuk menyempurnakan agama. Tanda kita betul-betul beragama, kita berkahwin mengikut sunnah. Itu je. Kahwin ikut sunnah. Alhamdulillah Ustaz. Terdiam kita ni. terkeluh sekejap. Sekali Ustaz keluar mata. Saya terpegun sebenarnya dengan kata-kata dia macam Alhamdulillah. tersentuh di kalbu. Dekat, terasa sangat. dekat. Macam Menggerakkan ibu hati. kan nanti anak kita nak kahwin tahulah kita. Kan. Memang Aisyah, tak apa, Aisyah kecil lagi. Dia tak bagi pun dia dating lagi tak sampai 18 tahun. Tak apa, saya selamat lagi. Bagus lain macam tu ya. Baiklah. Setelah itu kita akan bergerak pula mengenai, mungkin saya nak tanya mengenai lamaran Cik Ta kan. Sebab awal-awal tadi Cik Ta ada I pun nak menyebut dengar tadi. kan. Cik Ta ada menyebut lamaran Zain ni macam romantik sangat. Jadi mungkin Cik Ta boleh kongsikan dengan kami, dengan penonton-penonton di studio dan di rumah. Menarik Dia, macam saya cakap tadi, Zain sebenarnya dia, kita tengok dia pun macam tu dan kita pun mula agak sebenarnya dia romantik. Masa dia nak lama saya tu, Alah, okey. dia terkenang balik zaman masa time bercinta dulu kan. Masa dia nak pergi masa nak ke jenjang kelamin tu. Sebelum hangat. Ya. Sebenarnya kan dulu Zain dia pernah pergi Gaza Ya. untuk humanitarian Betul, right, betul. activity. Ada.
cerita. Dia before dia pergi tu, dia ada bagi kat saya, dia tinggalkan lah kat saya satu cincin dengan satu love letter. Surat cinta. Later. Dalam surat tu bila saya baca macam saya tersentuh sebab dia kata seandainya dia macam ni lah. Seandainya I terkorban masa di Gaza nanti. Dia nak apa? I nak you terima cincin ni sebagai satu bukti yang kita pernah bersama. Dia nak cincin tu jadi satu beautiful memory lah untuk kami berdua. Jadi bila saya baca tu saya macam dia sangat ikhlas. Saya nampak dia ikhlas di situ. Jadi nak lama balik lah, suruh Q lama balik lah macam ni. So dia pergi Gaza. Ni tak boleh. Sayang kan? Sayang tak boleh. Jadi sebab tu saya macam dah diberi cincin, diberi surat cinta. Mau tak cayak lagi? Dah cayak lah saya kat situ. Habis keluar dah cayak. Cayak je. Ustaz pun cakap sweet. Ustaz kenapa ni Ustaz? Ustaz dia tadi cakap tak apa nanti saya call Zain, saya suruh Zain. Marah. Dia tadi Ustaz macam aim saya Ustaz. Zain Saidi ni saya boleh komen. Ya, siap. Ala-ala lelaki Melayu tak akhir gitu. Oh, lelaki Melayu terakhir. Ustaz lelaki apa pula Ustaz? Atas lagi. Baiklah penonton sekalian, kita juga ingin mengetahui mengenai Linda lamaran. Mungkin Linda yang melamar Q dulu atau Q yang melamar Linda? Okay, bukanlah I tak lambat ke, I bukanlah pergi cari timber, still ikut yang tu, tapi taklah sweet macam Cik Tau punya cerita. Q straightforward. Cara dia melamar, satu hari tu I dengan Q baru ambil Khalif balik sekolah. And Khalif nangis masa masuk kereta, dia cakap next week ada sambutan Father's Day kat sekolah. And dia tak ada bapa, dia tak nak pergi sekolah. Dia rasa macam he's lefting out sebab dia tak ada bapa kan. Dia kekurangan lah. Masa tu juga Q berhentikan kereta and dia cakap Khalif doesn't deserve to feel like this. And dia cakap I want him to be my son forever and I want you to be my wife. Masa tu simple, tapi sebagai seorang ibu faham, dia utamakan anak saya. Sweet tu Linda. Dia utamakan anak saya. Sangat bermakna. Sebab anak kan. Alhamdulillah. Baiklah, program Bual Bicara kita akan teruskan lagi dengan mengenai, kita nak minta Ustaz lah. Ustaz hari ni saya tengok macam lain sikit penampilan dia kan Ustaz kan. Jadi Ustaz, sebenarnya kan Ustaz kan, mungkin lelaki muda ni dia berkahwin dengan wanita yang lebih tua Ustaz. Mungkin disebabkan faktor ekonomi. Yelah, contohlah perempuan tu kaya kan. Dia muda lagi, newbie lagi Ustaz. Kan? Tiba-tiba dapat tawaran bercinta sehidup semati pula dengan perempuan lebih muda dan pada masa yang sama lebih berharta. Jadi apa pandangan Ustaz untuk cinta yang sebegini? Mungkin lelaki tu nak jadi Mr. Mama ke kan? Macam mana Ustaz? Kenaan dengan wanita muda berkahwin dengan lelaki berusia atau sebaliknya. Yes. Sebenarnya fenomena ini bukanlah fenomena yang sering berlaku. Sebenarnya ia jarang-jarang. Malah kadang-kadang. Sebab dia jarang berlaku. Apa beza Ustaz? Oh, beza dia. Pernah tengok tak filem Ramli? Nampak tak Ustaz? Ustaz pun minat filem juga rupanya. Itu. Sebab kalau inilah yang jadi trend masyarakat sekarang, apa pula yang nak jadi kepada lelaki-lelaki muda, perempuan-perempuan muda di luar sana? Untuk siapa mereka diciptakan? Adalah jodoh tu. Ya, betul tu ada jodoh. Kalau dah jodoh Ustaz. Sebab Tuhan ni jadikan kita berpasang-pasangan. Sebab itu saya kata fenomena yang lelaki muda berkahwin dengan perempuan berusia ni bukanlah fenomena yang sering berlaku. Mungkin ada 2-3 kes atau sebagainya. Okay, dekat sini ada 2 kes. Kat sana tak tahulah. Itu. Ada kot, mesti ada. Tengok Mesti ada muda je dia. kan. Dia ada yang angguk tu. Ada yang senyum-senyum tu. Adalah tu rahsianya. Jadi Ustaz kan, mungkin persepsi orang dalam Islam tak ada benda ni. Betul ke Ustaz? Betul ke dalam Islam tak ada sebenarnya, orang tak galakkan lah perempuan yang lebih tua berkahwin dengan lelaki yang lebih muda? Betul. Sebab Nabi pun ada sebut
bila sahabat bagi tahu kepada Nabi, kata dia nak kahwin dengan perempuan yang lebih berusia. Lepas tu Nabi kata, Nabi sabda, kenapa tak cari perempuan yang lebih muda? Kenapa Ustaz? Kenapa? Sebab perempuan yang lebih muda ni dalam sabda Nabi kata sama umur, contoh 25 berkahwin dengan umur 25 atau kurang setahun ataupun 2 tahun. Sebabnya mereka ni sama umur, boleh bermain-main, bergurau-gurau dan sebagainya. Bayangkan kalau perempuan umur 40 tahun atau tinggi lagi lah, sini atas lagi, dan lelaki tu umur 25 tahun sebagai contohnya. Kan? Yes. Kalau lelaki tu meningkat umur ke 40 tahun, berapa pula umur wanita ni? Boleh ke nak berlari-lari? Rasanya sakit jantung tu. Rasanya lah. Kasar kurang Tapi Ustaz ni macam ending. Tapi Okay. jangan sabar dulu. Okay, silakan. Jangan marah-marah. tak Ustaz, silakan teruskan. Sebaliknya pula, kalau kita tengok sirah Nabi, bagaimana Nabi SAW bernikah dengan Sayyidina Khadijah. Ya, betul tu Ustaz. Dalam salah satu peristiwa, Siti Aisyah dia ada mengkritik si Khadijah ni, Sayyidina Khadijah, berkenaan dengan suatu isu. Dan Nabi bersabda, jangan kau kritik Sayyidina Khadijah kerana dia yang menemani aku. Oh, Hebat tak hebat? hebat Ustaz. Jangan salah tanggap. Sabar. Maaf. Baiklah, saya mungkin kita juga ada penonton yang ingin bertanyakan soalan. Ya, penonton di studio, mungkin ada satu atau dua soalan. Ya, silakan. Silakan saudara. Segak Salam. Mana orang dia tak nampak? Sini Okey. sikit. Kita nak tahu pasangan yang lebih muda itu ikhlas dengan kita, ikhlas menerima kita. Oh, pasangan yang lebih muda ikhlas menerima pasangan yang lebih tua. Macam tu. Okey, terima kasih saudara. Jadi mungkin ada soalan yang berikutnya. Ada juga. Silakan saudari. Banyak pula soalan Okay, ni. perempuan. Nama apa ya? Nama. Nama saya Nur Atira. Sedap. Nak tanya apakah perkembangan Q dengan trend sekarang memandangkan dia orang ni dah macam jarang dilihatkan di TV. Terima kasih kepada penonton yang sudi bertanyakan Terima soalan. kasih. Jadi untuk mengupaskan mengenai soalan yang pertama, saya serahkan pada Ustaz lah. Soal keikhlasan. Soal keikhlasan. Ya. Susah nak jawab sebenarnya. Sebab ikhlas tu dari hati. Tak boleh dilihat di mulut. Mulut kata ikhlas tapi hati belum tentu. Betul Ustaz, betul. Tapi dalam institusi kekeluargaan ni, salah satu cara untuk kita nak lihat keikhlasan pasangan kita, yang pertama Islam mengajar kita untuk kita bertanya kepada orang yang berilmu. Yang pertama imam, tuan guru atau ustaz. Nak tanya tentang apa? Kalau tanya Ustaz pun boleh lah. Boleh kot. Boleh rasanya boleh. Saudara tadi boleh tanya kot dengan Ustaz. InsyaAllah. Seringkali kalau kita lihat pasangan kita itu ikhlas ataupun tidak, sama ada dia berkahwin dengan kita semata-mata kerana wang. Maklumlah Cik Tan ni kan kaya, kan? Mana? Bisnes je banyak. Kaya lah tu. Ya. Kalau kita nak lihat keikhlasan dia, sama ada dia kahwin dengan seorang wanita itu kerana wang, maka kita tengok dalam seharian tu topik apa yang dibualkan. Kejap-kejap call sebut pasal duit, harta je. Mungkin boleh check. Mungkin boleh semak semula. Betul. Itu salah satu cara. Salah satu lagi cara, iaitu kita bertanya kepada imam, tuan guru atau ustaz berkenaan dengan tingkah laku ataupun sifat perlakuan suami kita. Mungkin suami kita ni orang Sungai Siput barangkali. Kita boleh tanya mungkin imam di situ, kan, bagaimana si suami kita ni, perangai dia macam mana, selalu datang ke masjid ke ataupun time kenduri ke datang. Mungkin dari situ boleh lihat. Betul Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kepasan itu. Jadi masa pun semakin menghampiri dan mencemburui kita. Baiklah, kita ingin minta sedikitlah nasihat dan ataupun nasihatlah Cik Ta. Nasihat Cik Ta untuk
penonton Bukan dan tadi ada soalan masyarakat. nombor 2 ke? Kesiannya. Oh, maafkan saya. Saya dah terlupa. Terlalu asyik Itulah, mendengar. itulah Ustaz kita ni Ustaz. pandai bercakap. Saya Kita macam fokus saya pada macam, dia. macam terdiam dengar cakap soal keikhlasan hati tadi. Baik, jadi untuk menjawab soalan yang kedua tadi, mungkin Adila, maafkan saya. Siapa tu? Siapa tu? Isteri ke? Isteri, anak. Isteri tengah Rindu lah, mengandung. rindu. Sebenarnya isteri tengah mengandung. Oh, jadi Dah terfikir nama Adila. Jadi Cik Ta, mungkin Cik Ta dan Linda boleh. rasa saya. Tak apa. Dia pernah bersama. Tidak, ingat. Mungkin Linda dan Cik Ta boleh cerita serba sedikit tentang Zain dan Q buat masa sekarang. Okay. Untuk Q, okay, Q bukanlah Mr. Mama tapi dia banyak masa dekat rumah, uruskan bisnes daripada rumah juga. And dia yang jaga anak air Ratu dengan Cleo sebab dia tak percaya orang lain. Bagi baru-baru ni Ratu ada kena ulcer mulut. So sekarang ni sampai makanan pun memang Q yang akan sediakan and dia make sure tak ada orang lain yang buat makanan untuk anak-anak air. Jadi bukanlah dia tak ada kerja TV tapi cuma masa dia dah habis kat TV tu masa untuk keluarga pula. Wow. Sekarang. Bagus. Bagus. Suami misali. Suami Salim. Alhamdulillah. Ustaz mendoakan tu. Amin. Cik Ta pula macam mana, Zain? Apa perkembangan Dia sibuk terkini travel lain? dengan saya sebenarnya. Yalah, Cik Tak kat jam jalan. Dia kena 2 months sekali tau. Okey. Travel tu sebenarnya. Wow. Tak. Saya okay lah, kita serius. Zain sekarang ni dia macam saya busy dengan bisnes, dia pun busy dengan bisnes sebenarnya. InsyaAllah lah dalam masa sebulan 2 nanti akan dilancarkan bisnes dia tu. Oh, bisnes apa tu? Mungkin boleh berkongsi sedikit. Kita tunggu nanti. Tunggu nanti. Surprise. Baik. Ya, rahsia. Jadi masa seperti yang saya maklumkan tadi agak menceburui kita. Jadi kata-kata terakhir, nasihat buat penonton di studio dan di rumah atau di kepada masyarakat, Cik Ta, mengenai cinta pucuk muda ni. Saya senang je. Kalau luar sana yang untuk perempuan yang seusia dengan saya ni, kalau adalah lelaki muda yang kita nampak serius, kita nampak ikhlas macam Ustaz cakap tadi, just go for it. Betul. Betul tak? Betul. Mana tahu mungkin memang itu jodoh kita Ya. dan insya-Allah akan kekal lah sampai ke jannah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kami mendoakan. Linda pula? Bagi saya senang je macam tu. Kalau kita bercinta dengan orang muda ke orang tua, kita kena ingat yang bercinta tak salah. Tapi apa-apa pun jangan membelakangi parents. Apa-apa pun minta persetujuan dulu, bincang. Semua benda boleh bincang. Jadi itu je lah. Betul. Jadi nasihat yang terakhir daripada Ustaz. Tak sabar saya mendengar ni Ustaz sebenarnya. Panjang Ustaz punya nasihat ni. Ustaz Stand by sabar. ni. Stand by. Silakan Tak dengar? Ustaz. Silakan Berkenaan Ustaz. dengan pemuda yang ingin berkahwin dengan pucuk muda di luar sana, pemuda tak kira lah wanita muda ataupun lelaki muda yang ingin berkahwin dengan pucuk muda sana, apakah persediaan mereka untuk menghadapi alam perkahwinan? Ya Ustaz. Untuk perempuan dulu lah ya. Untuk perempuan ni dia perlu ada 3 kebolehan. 3 bolehan. Ingat 3 kebolehan. Yang pertama, pertama, Kahwin tak apa, kita dah kahwin. Kita pun dah selesai yang dah pertama, Yang yang dah berkahwin pun kena juga. Menguasai. Okey. Yang pertama dia mestilah pandai masak. Ustaz, saya masuk master chef Ustaz. Pernah tengok. Jadi tak apa, itu saya dah settle. Sebab kena pandai masak. Si isteri ni kena jaga perut suami. Kalau kita tengok Datuk ni sendiri mungkin bahagia dia, mungkin isteri dia alhamdulillah pandai masak barangkali. Saya sendiri pandai masak. Sihat. Yang kedua dia mesti pandai jaga kebersihan. Pandai kebersihan. Ni masuk bilik tidur bau belacan. Tak boleh juga kan. Lari si suami tu. Kan? Yang terakhir iaitu kena pandai jaga kesihatan diri, luaran ataupun dalaman. Untuk lelaki di luar sana, untuk moderator, penonton-penonton di sana, yang Ustaz juga. masuk untuk Ustaz, Ustaz lupa punya. dia perlu ada iman. Nak jadi pemimpin keluarga ni dia kena ada iman. Betul Ustaz. Betul. Tak ada ilmu tak boleh. Betul Ustaz. Yang kedua dia mestilah kestabilan ekonomi. Kalau tidak nak bagi makan apa anak dengan bini tu kan. Ya Ustaz. Dia macam Cik Tas sendiri mungkin dia dah kaya, dia tak bisa. Asyik Cik Tak, Cik tuju je. Tak ni asyik tuju Cik. Betul saya kata tu dia aim. Tak tahu dia aim saya tu, dia aim Z sebenarnya. Boleh Ustaz. Nasihat yang seterusnya. Yang terakhir sekali mestilah pemikiran matang. Fikiran matang. Walaupun usia muda, kadang kala kematangan dia mengatasi usia dia. Betul. Wow.
Mungkin Zen mungkin matang barangkali. Matang. Matang. Kau Alhamdulillah. tak saya tak terima dia. Sebab beza umur tu kan jauh Nampaklah kan. jauh Nampak kan. jauh kan. Jadi macam saya perempuan, saya mestilah nak lelaki yang boleh jaga saya. Lina sini macam mana? Alhamdulillah Q memang macam saya cakap tadi memang kadang-kadang lagi matang daripada Linda sendiri. Itulah nampak kan dia macam alert dengan anak-anak. Memanglah sebenarnya faktor kematangan ni tidak tertakluk, tidak terletak pada usia tu sendiri kan. Baiklah. Memandangkan kita pun semakin berada di hujung rancangan. Sebenarnya tuan-tuan hadirin sekalian, kita bukan ada 3 orang tetamu. Kita sebenarnya ada seorang lagi tetamu jemputan khas. Siapa dia? Siapa dia Ustaz? Zain Saidin. Zain Saidin. Ya, persilakan Zain. Hai, sweetnya. Tengok Macam orang baru cinta. macam orang tengah bercinta. Ya, Melayu tak akhir. lelaki lain terakhir. Tengoklah macam mana saya tak percaya. Dia Aisyah sana. Bukan saya sendiri. Dekat Aisyah ke? Tu kat situ tu. Okey. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita yang hadir, Cik Ta. Terima kasih Linda. Terima kasih juga kepada Ustaz. Baiklah. Maka setakat ini sajalah program Bual Bicara kita, program Semanis Apple. Bukan kurma je yang manis. Kita akan jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Sekian daripada saya. Terima kasih.